Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muallimah Mastuyah, Guru Bahasa Melayu. Okey, jumpa lagi kita dalam sesi PDPR, pembelajaran dan pemudah cara di rumah. Okey, selamat kembali daripada bercuti dan hari raya. Semoga anak-anak semua masih bersemangat walaupun masih dalam mood raya. Okay. Pembelajaran kita tetap diteruskan. Okay. Okay, untuk hari ini kita belajar ataupun kita menyambung pembelajaran. Tajuknya kata hubung. Okay, kata hubung. Di mana kata hubung ni kita dah pernah sentuh sebelum ni sikit-sikit. Jadi lebih kepada ulang kaji semula dan perincian secara lebih mendalam. Okey, berkaitan kata hubung. Okey, apakah kata hubung yang anak-anak semua masih ingat? Okey, apa maksud kata hubung? Okey, kalau masih ingat, kata hubung adalah perkataan yang berfungsi untuk menghubungkan dua binaan ayat atau lebih sehingga membentuk ayat majmuk. Kalau ingat lagi, saya pernah sebut ayat tunggal dan ayat majmuk. Okay, kata hubung sangat penting. Okay, untuk dua jenis ayat ni. Iaitu apabila ada dua ayat tunggal yang disambung atau dihubungkan dengan kata hubung, maka dia akan menjadi ayat majmuk. Ataupun maksud lainnya, ayat majmuk adalah sebenarnya gabungan daripada dua atau lebih ayat tunggal. Okey, pentingnya kata hubung ni. Sebab dia boleh membezakan ataupun dia boleh mengubah sesuatu struktur ayat itu daripada ayat tunggal menjadi ayat majmuk. Okey, seterusnya kita akan tengok beberapa contoh kata hubung. Siapa ingat lagi apa dia kata hubung? Contoh kata hubung yang pertama. Untuk. Okay. Okay, untuk kita gunakan bila sesuatu ayat tu kita nak menunjukkan sesuatu yang disediakan khas. Okay. Ataupun kita nak menyatakan bahawa sesuatu ayat tu, ayat tunggal tu sambungan ayat tu adalah dia adalah khas untuk satu-satu ayat tunggal. Contohnya, kasut baru itu untuk adik. Okey. Kasut baru itu untuk adik. Dekat sini sebenarnya kita boleh tengok dua ayat. Satu adalah kasut baru. Satu lagi ialah kasut baru adik. Jadi digabungkan menjadi kasut baru itu untuk adik. Okay, seterusnya. Kata hubung yang kedua ialah dan. Okay. Apa judul dan? Okay, dan adalah untuk menggabungkan dua unsur yang sama. Maksudnya dua-dua ayat tu dia memberi maksud yang sama ataupun ada dua benda yang sama. Sebagai contoh, adik dan saya mendapat kasut baharu. Okey. Unsur yang sama. Maksudnya ayat tunggal yang pertama, adik mendapat kasut baharu. Ayat tunggal yang kedua, saya mendapat kasut baharu. Dua-dua mendapat kasut baharu. Iaitu dua unsur yang sama, benda yang sama.
Jadi kita gabungkan dia menggunakan kata hubungkan. Okey. Seterusnya, kata hubung yang ketiga, atau. Okey. Dia menunjukkan okay, atau digunakan sebagai pilihan. Okey. Bila sesuatu ayat tu melibatkan pilihan, kita menggunakan atau. Contohnya, adik membeli kasut berwarna putih atau hitam. Okey. Pilihan. Adik membeli kasut berwarna putih atau hitam. Dia nak pilih putih ataupun hitam. Dua benda yang berbeza dan dia merupakan pilihan. Okey. Seterusnya lagi. Kata hubung yang keempat ialah serta. Okey. Untuk menyatakan maksud bersama-sama. Ataupun dia lebih kurang macam dan. Dan. Serta. Contoh. Adik membeli kasut serta beg sekolah baharu. Okey, serta. Dua unsur yang sama. Maksudnya benda yang bersama-sama. Okey. Benda tu datang sekali. Maksudnya berlaku bersama-sama. Adik ni dia membeli kasut, pada masa yang sama dia beli beg sekolah. Okey. Dua ayat kat sini, adik membeli kasut. Satu lagi adik membeli beg sekolah. Jadi kita gabungkan menggunakan kata hubung serta sebab dia berlaku dalam waktu yang sama. Bersama-sama. Okey. Kata hubung yang kelima pula ialah lalu. Okey, menunjukkan perbuatan yang dilakukan berturut-turut. Okey, maksudnya sesuatu perbuatan tu kita berturut sekali sahaja, bukan berturut-turut. Okey, maksudnya selepas kita buat sesuatu perbuatan ni, kita buat satu lagi. Dia berterusan, dia berturut. Okay, sebagai contoh, adik memilih kasut lalu memilih beg sekolah. Maksudnya nak kata kat sini, perbuatan adik ni lepas dia memilih kasut, seterusnya dia memilih beg sekolah. Dua ayat lah kat sini. Satu adik memilih kasut, satu lagi adik memilih beg sekolah. Bila dua perbuatan ni dilakukan berturut, okay, kita gunakan lalu. Dia berbeza dengan serta. Serta tadi, perbuatan dilakukan bersama-sama. Okay. Manakala lalu ni pula digunakan bila sesuatu perbuatan itu dilakukan secara berturut. Okay, selepas buat sesuatu, dia akan buat satu lagi. Okay. Seterusnya, kata hubung yang keenam ialah sambil. Okay, sambil ni untuk apa pula ya? Maksudnya sedang melakukan sesuatu yang lain juga. Okay, lebih kurang macam serta. Tapi serta ni lebih kepada benda. Benda yang bersama-sama. Tapi sambil ni lebih kepada perbuatan. Apa yang kita buat? Okay, sebagai contoh,
Adik memilih kasut sambil mendengar lagu. Sesuatu dia sedang melakukan dua perkara yang sama. Ini perbuatan dia serentak. Tengah dia memilih kasut, dia juga mendengar lagu. Okey. Dua ayat juga di sini. Ayat yang pertama, adik memilih kasut. Satu lagi, adik mendengar lagu. Dua perbuatan ini dilakukan pada masa yang sama. Jadi kita gabungkan menggunakan kata hubung sambil. Okey, berbeza tadi dengan serta. Serta ni tadi adalah untuk benda. Kalau sambil ni adalah perbuatan. Serta ni benda. Okay? Apa benda ni? Benda dalam ni adalah kasut, beg. Dua-dua ni dibeli serentak. Dibeli secara bersama-sama. Jadi kita guna serta. Okay? Okay. Kata hubung yang terakhir ialah kerana ni pula kita gunakan untuk menunjukkan alasan atau sebab. Okay, bila kita buat kenapa? Okay, alasan ataupun sebab. Sebagai contoh, adik membeli kasut baru kerana kasut lama telah koyak. Kasut lamanya telah koyak. Okay, sebab. Adik beli kasut baru kenapa? Apa sebab adik beli kasut baru? Kerana kasut lamanya telah koyak. Kat sini ada dua ayat. Okay, adik membeli kasut baru satu. Kasut lama adik telah koyak. Okay, jadi kita gunakan kata hubung kerana. Sebab, kenapa kita gunakan kerana? Dekat sini adalah menunjukkan sesuatu yang bersebab. Sesuatu yang adalah alasan kepada kenapa adik membeli kasut baru. Jadi kat sini kita dah tengok ada 7 kata hubung yang biasa kita gunakan. Kita biasa jumpa dalam petikan, kita biasa guna untuk buat ayat. Alright. Itu saja untuk penerangan tajuk kata hubung. Seterusnya untuk lebih faham tajuk ini, kita akan buat latihan. Assalamualaikum.